Video kali ini saya ingin berbicara tentang 3 buah kitab. Pertama, kitab Al-Ibanah an Usul Ad-Diyanah oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kitab yang kedua, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada Pengertian Al-Quran oleh Syekh Abdullah Basmih. Sementara kitab yang ketiga ialah Fathul Bari dengan catatan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Apa cerita 3 kitab ni? Dan apa pula kaitannya? Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, kitab Al-Ibanah ini, karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, masyhur dituduh oleh mereka yang tidak berpuas hati dengan kitab ini, mereka yang tidak dapat menerima kitab ini, bahawa kononnya ia telah diubah oleh tangan-tangan Wahabi. Meskipun dalam rangka mereka membuat tuduhan tersebut, setakat pengetahuan saya tidak ada yang dapat membawa bukti yang nyata. Sekadar sikit-sikit perbezaan dengan edisi manuskrip, edisi makhtutah, ini adalah sesuatu yang biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita biasa membaca kitab-kitab Arab yang telah ditahqiq oleh seorang muhaqqiq daripada beberapa manuskrip, akan ada dalam kitab tersebut, di bahagian awal mukadimah, pentahqiq akan menerangkan dia mengambil kitab itu daripada edisi manuskrip yang mana. Dan setiap manuskrip tu dia akan bagi petanda hurufnya. Akan dia bagi tanda supaya bila dia kemukakan teksnya dalam kitab itu sendiri, dia akan bagi teks. Kemudian dalam kurungan ada satu nota kaki. Okey? Dan dijelaskan di situ yang ini, tambahan ini adalah daripada manuskrip ini. Okey, kemudian ada nota kaki. Kurangan ini dalam manuskrip ini. Jadi adalah sesuatu yang biasa di kalangan kitab-kitab Arab yang moden sekarang ini, apabila mereka mengambil daripada edisi manuskrip yang asal dan mereka pula ada rujukan beberapa manuskrip, sikit-sikit perbezaan itu memang berlaku dan ia dinyatakan, ia diterangkan sendiri oleh muhaqqiq ataupun pentahqiq kitab. Okey, tetapi kalau nak kata ada satu perenggan yang berubah, yang itu setakat saya ni saya belum berjumpa lagi. Jadi mereka yang menuduh kitab Al-Ibanah ini telah pun ditukar, telah pun di-adjust, telah pun dipadam ke ditukarkan oleh tangan-tangan Wahabi, setakat ini setahu saya mereka belum mampu mengemukakan bukti yang nyata. Katakan ada 2-3 manuskrip, mereka banding 2-3 manuskrip dan ternyata dalam 2-3 manuskrip itu berbeza dengan edisi bercetak yang ada. Jadi sehingga kini ia hanyalah tuduhan semata-mata. Sebenarnya tuduhan kepada kitab Al-Ibanah ni ada 2. Ada 2 ya. Pertama yang kita mungkin biasa dengar ialah tangan-tangan Wahabi telah menukar, telah edit, telah adjust kitab ini ya. Ini tuduhan yang masyhur kita dengar. Ada satu lagi tuduhan, menarik juga. Tuduhan yang kedua ialah kitab ini memang keseluruhannya original daripada tulisan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Cuma Imam Abu Hasan menulis kitab ini, kononnya dakwaan mereka, kononnya tuduhan mereka, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menulis kitab ini hanya dalam rangka untuk memuaskan tokoh-tokoh pada zamannya. Okey, pada zaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, aliran akidah, mazhab akidah yang dominan ialah mazhab Hanabilah daripada Imam Ahmad bin Hanbal ya, mazhab Hanabilah. Dan yang dominan, tokoh-tokoh yang dominan pada ketika itu khasnya di Baghdad ke apa, ialah mazhab Hanabilah. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari kononnya dia nak cuba bawa pandangannya, dia nak cuba bawa alirannya yang berlainan. Ini ceritalah, dia orang punya cerita. Tapi dia tak mampu sebab yang dominan ketika itu ialah mazhab Hanabilah. Maka dia pura-pura menulis sebuah kitab yang selari dengan mazhab Hanabilah supaya tokoh-tokoh Hanabilah bila baca, Imam Abu Hasan Asy'ari okey, maka mereka pun approve untuk dia mengajar di masjid ataupun membuat halaqah dia yang tersendiri. Maka apabila sudah ada approval itu, maka di celah-celah apabila dia mengajar, dia menyelitkan pandangan dia ataupun aliran dia yang berbeza, yang dikenali sehingga sekarang ni sebagai mazhab Asy'ariyah. Yang ini tuduhan yang kedua, bahawa kitab ini hanyalah pura-pura, okey, hanyalah
taqiyah ke sebut kan, hanya pura-pura dikarang oleh Imam Abu Hasan Asy'ari sebagai kononnya untuk mengelabui pandangan tokoh-tokoh Hanabilah pada zaman dia supaya mereka dapat menerimanya. They can accept him and they will allow him to teach in Baghdad. But when he is teaching silently or softly or indirectly, he will teach his original teaching. Ini tuduhan yang kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah desperadonya orang-orang yang tidak dapat menerima kitab ini sampai-sampai mereka membuat cerita. Cerita pertama yang kita biasa dengar ialah kitab ini telah diubah, telah diedit, telah di-adjust daripada tulisan yang asal. Pandangan yang kedua ialah ini memang kitab original, tapi Imam Abu Hasan Asy'ari pura-pura menulis. Okay? So, mereka memang tak dapat hendak menerima kitab ini. Padahal kita kata kitab ini memang original, dikarang oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, tidak ada perubahan dalamnya. Edisi saya ini, pentahqiq, telah menjelaskan panjang lebar tentang ketulinan kitab ini. Okey. Telah pun saya jelaskan dalam video yang berlainan. Dan kita kata Imam Abu Hasan Asy'ari bukanlah orang murahan yang kita kata macam tuduhan kedua kan, pura-pura tulis kitab semata-mata untuk memuaskan tokoh-tokoh Hanabilah pada zaman dia. Tak, kita kata ini memang pandangan dia dan merupakan pandangan serta pegangannya yang terakhir. Okey, menyebut tentang, kita kembalilah kepada tuduhan yang pertama bahawa tangan-tangan Wahabi telah mengubah kitab ni, tetapi mereka tak ada bukti. Mereka yang membuat tuduhan tu tak ada bukti. Baru-baru ini panas pula terbongkar secara jelas bagaimana kitab ini telah diubah oleh mereka yang suka menuduh Wahabi. Bukan Wahabi yang ubah, tetapi mereka yang suka menuduh. Kononnya kitab Al-Ibanah telah ditukar, kononnya telah edit, apa semua tu. Mereka buat tuduhan, tak ada bukti. Tetapi yang sekarang ni muncul ialah adanya bukti yang jelas bagaimana mereka telah mengubah sebuah kitab. Okey, kitab ini ialah tafsir pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran yang diterjemah, yang diusahakan oleh Syekh Abdullah Basmeh. Nanti saya buka muka surat di hadapan. Diterjemah serta diberi penjelasan oleh Syekh Abdullah Basmeh, kemudian disemak dan disahkan oleh Sahibul Fadilah Datuk Haji Muhammad Nur bin Haji Ibrahim. Okey, edisi saya ni saya beli, sebab saya dah tulis tarikh depan. Saya beli 10 hari bulan September tahun 89. Saya beli kitab, tulis nama, tulis tarikh. Okey, dan edisi saya ini ada tak tahun dia? Okey, dicetak di Terengganu. Cetakan ke-6 tahun 1988. Okey, cetakan ke-6 tahun 1988 dan saya beli tahun 89. Masih okey lagi ya. Kertas dia memang kuning. Kertas dia memang kuning dan ini dulu saya bacalah bila sambil membaca Al-Quran, mentadabur, saya baca kitab ni. Cuma apa yang berlaku sekarang ini ialah Syekh Abdullah Basmeh, apabila ayat-ayat yang menyebut bahawa Allah istawa ala arash, ada 7 kali berulang dalam Al-Quran, kesemua 7 kali itu Syekh Abdullah Basmeh menterjemahkannya sebagai bersemayam. Kemudian ada nota kaki bahawa bersemayam itu tidaklah sama seperti mana makhluknya. Okey, saya buka sebagai contoh surah Toha ayat 5 kan. Okey, saya buka sekejap. Okey, saya tak tahu boleh nampak ke tak. Okey, ini dan di nota kaki. Okey, jadi bagi ayat yang ke-5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, okey, diterjemah sebagai iaitu kurungan Allah Ar-Rahman yang bersemayam di atas arash. Kemudian ada nota kaki nombor 849. Allah Ta'ala bersemayam di atas arash, yakni menurut cara yang layak baginya. Inilah edisi asli yang ditulis oleh Syekh Abdullah Basmeh. Cuma baru-baru ini telah pun tersebar di media sosial bagaimana apa yang asalnya ditulis ini telah pun diubah. Telah pun ditukar sebab mereka tak boleh terima perkataan bersemayam. Jadi, tangan-tangan orang-orang yang menuduh Wahabi tukar Ibanah, Wahabi tukar kitab Al-Ibanah, tapi mereka tak dapat bawa bukti,
Tapi sekarang ni mereka sendiri yang telah mengubah kitab, ya. Mereka sendiri telah mengubah kitab agar selari dengan pandangan mereka. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kalau pun mereka tak setuju, boleh saja letak di bahagian nota kaki bahawa perkataan yang lebih tepat, terjemahan yang lebih tepat, jangan diubah kandungan asal, jangan diubah tulisan asal. Itu adalah jenayah ilmiah. Itu adalah pertukaran yang kita kata dalam bidang ilmiah, dalam bidang akademik tidak sepatutnya dilakukan. Okey, jadi perkara ini telah pun banyak yang di-highlightkan. Saya rasa yang pertama mengutarakannya ialah Ustaz Dr. Rozaimi. Okey, dan kemudian orang lain pun ada membicarakannya. Dan saya pun kebetulan ada kitab ini edisi tahun 1988. Dan memang yang perkataan yang disebut, yang diterjemahkan ialah bersemayam. Dan saya telah semak ke semua 7 ayat yang ada sebut istawa tu. Dan memang semuanya diterjemah sebagai bersemayam. Okey, jadi kita dapat lihat contoh yang jelas, bukti yang jelas bagaimana pihak yang menuduh Al-Ibanah telah ditukar. Mereka tidak dapat membawa apa-apa bukti, tapi mereka sendiri telah menukar kitab ini kerana ada terjemahan yang mereka tak boleh terima, dan ianya terbukti. Okey, dan ianya terbukti pula, ya. Okey, kitab ini alhamdulillah, kalau tak silap saya di pasaran banyak lagi yang ada edisi yang asal tanpa dicampur tangan oleh penuduh Wahabi itu. Sila dapatkan edisi yang asal. Bahkan dalam beberapa website laman web yang ada menyediakan terjemahan Al-Quran, ada juga terjemahan bahasa Melayu, dan mereka juga menggunakan terjemahan Syekh Abdullah Basmih, dan ia masih dengan perkataannya yang asal, yang ini bersemayam. Okey, baik, seterusnya apa pula kaitan dengan kitab Fathul Bari? Okey, ini saya nak tunjuk contoh. Kitab Fathul Bari asalnya ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Okey, yang wafat tahun 852 Hijrah. Dan edisi yang masyhur adalah apa yang disemak dan diberi catatan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Okey, bekas mufti Saudi yang masyhur dituduh sebagai Wahabi. Okey, siapa tak kenal bin Baz ni mustahil lah. Okey. Maaf. Jadi bin Baz ini tokoh yang masyhur dituduh sebagai Wahabi. Okey, mari kita lihat apa si Wahabi ni buat. Kalau ada kenyataan Imam Ibn Hajar yang dia tidak setuju. Okey, kalau kita baca kitab Fathul Bari ni, kita akan menemui beberapa nota kaki daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz, di mana dia tidak bersetuju dengan kenyataan ataupun syarahan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Bin Baz boleh tak setuju dengan Imam Ibn Hajar, macam mana tu? Okey, yang itu bincang kemudian lah. Tapi poin penting saya nak bawa, tokoh yang dituduh Wahabi ni, dia tak ubah teks Fathul Bari tu. Dia tak ubah. Sebaliknya, dia hanya tulis di bahagian nota kaki. Jadi ini sekarang ini jilid 1. Saya nak tunjuk, ya, ada nota kaki. Alright, ini teks asal. Nampak nota kaki bawah ni? Nota kaki tu Syekh bin Baz. Apa dia kata? As-sawab, yang benar. Okey, yang benar adalah apa yang disebut oleh para muhakkikun, okey, para peneliti daripada kalangan ahli ilmu, bahawasanya sekian. Dan menunjukkan apa? Ada perkara yang dia tak setuju, tapi dia tak ubah teks. Dia tak ubah. Walaupun yang musuh-musuh Wahabi selalu tuduhkan Wahabi suka tukar. Tak, dia tak tukar. Dia tulis di nota kaki. Walaupun dia tak setuju, dan sebahagian para penonton mungkin tertanya-tanya, macam mana pula boleh tak setuju? Tapi poin penting yang saya nak tunjuk ialah dia tulis di nota kaki. Dia tak ubah teks asal. Dan itulah sifat seorang ahli ilmu yang jujur, yang beramanah, lagi boleh dipercayai, yang seorang fiqah, ya, ialah meskipun dia semak kitab ini dan dia ada benda yang tak setuju, dia tak ubah kitab itu. Sebaliknya, dia memberi catatan di bahagian nota kaki. Demikianlah juga sepatutnya yang dilakukan oleh tim editor ke tim penyemak sekarang ini bagi kitab tafsir yang asalnya ditulis oleh Syekh Abdullah Basmih ini. Jika mereka tak setuju dengan sesuatu terjemahan, mereka tak boleh ubah teks asal.
Sebaliknya, hendaklah mereka memberi catatan di nota kaki. Dan catatan itu pun kena catatan di atas catatan sebab buku, sebab kitab ini sebenarnya sudah ada pun nota kaki. Okey, jadi nota kaki di atas nota kaki lah. Tapi yang penting itulah sifat-sifat seorang ahli ilmu yang jujur, yang amanah. Dia tidak menukar karya asal. Kalau ada yang tak setuju, dia nak bagi pandangan ke apa, sila beri di bahagian nota kaki. Jadi tuan-tuan puan, ini saya sebagai contoh untuk menunjukkan bagaimana pihak yang menuduh, suka menuduh kitab Al-Ibanah telah diubah oleh Wahabi, tapi mereka tak dapat bawa bukti. Kemudian saya juga bawa bukti daripada kitab Fathul Bari, bagaimana ia disemak dan diberi catatan oleh seorang tokoh yang dituduh oleh Wahabi. Tetapi Wahabi ini, yang ini Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, tidak menukar teks asal Fathul Bari. Sebaliknya, beliau memberi catatan di bahagian nota kaki. Sayangnya perkara yang sama tidak dilakukan terhadap kitab ini oleh pihak-pihak sekarang inilah, yang saya pun tak tahu mereka ni apa. Tapi dalam edisi asal, kalau buka depan tu adalah nama-nama mereka. So, salah seorang itulah yang bertanggungjawab. Okey, salah seorang itulah yang bertanggungjawab. Jadi, tuan-tuan dan puan, itulah yang ingin saya kongsikan. Itulah cerita tentang 3 kitab ini ya. Moga-moga Allah SWT memelihara kita daripada orang-orang yang menipu dalam agama, daripada orang-orang yang berdusta dalam agama, meskipun mereka ini ada pangkat, ada kedudukan, ada jawatan dalam agama. Moga-moga Allah memberikan kepada kita orang-orang yang jujur, amanah dan siqah dalam hal agama ya, bahkan dalam semua urusan kita. Baik, itu saja perkongsian saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bagi yang tak faham apa yang saya cerita ni, okey, nanti dalam kotak description saya akan bagi link daripada Facebook Ustaz Dr. Rozaimi yang menerangkan tentang perubahan yang telah berlaku terhadap kitab ini. Saya juga akan bagi link satu website yang saya lazim guna untuk menyemak terjemahan-terjemahan Al-Quran, di mana ia masih lagi mengekalkan terjemahan asal daripada Syekh Abdullah Basmeh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.